Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa pada malam ni dan kita sambung pada muka surat 64, nasihat ke-23, kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Dia nak habis ni 23, 24, 25. 25 ni tak ada apa lah, dia penutup dan doa. Nasihat ke-23, tinggalkan 4 perkara. Tinggalkan 4 perkara. Aku cari kabel mana? Nanti saya buka dia punya. Tengok sini lah. Ini cuma rumusan je. Cuma rumusan. Tinggalkan 4 perkara, wahai anakku yang tercinta. Sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir. 23, 24, 25. Ini kira ada akhir ni. Iaitu dengan 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini, supaya ilmu yang ada pada dirimu itu tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti. Dia belajar ni, yang penting kena terima nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Bila kita belajar, apa-apa daripada kitab, kita kena ambil, terima, kita kena terima pakai, kita kena amalkan dan kita yakin. Barulah ilmu tu dia beri manfaat. Jika apa yang kita belajar itu kita tak ambil manfaat, bimbang, dia jadi hujah kemudaratan engkau pada hari kiamat. Ilmu dia kata dia dah belajar tapi dia tak amal. Ni. Ini yang mudarat ni. Pantun yang mudarat. Dia kata dia dah belajar tapi perangai dia buruk juga. Dia dah belajar, dia tak amal. Ni mudarat dia. Dia jadi hujah mudarat. Tapi kalau ilmu itu diamalkan, kita belajar sungguh-sungguh. Macam dululah saya cakap, ada masa kat pondok dulu, ada ustaz pergi pondok lah. Dia kata, ada budak ni rajin belajar. Rajin lah, sangat rajin belajar. Tapi dia, tak tahulah, dia tak boleh faham. Terutama tauhid. Dia tak boleh faham tauhid. Tauhid ni payah sikit lah, tapi tak payah sangat dia rasa. Takluk, sifat 20, takluk sifat, tempat takluk, jenis takluk. Sampai kat takluk tu dia tak faham. Lepas tu dia tengok budak-budak lain faham. Jadi ada seorang budak ni, dia kata kecewa. Dia kecewa, dia panggil mak dia datang. Dia suruh mak dia ambil dia balik lah. Dia tak cakap dengan ustaz. Tiba mak dia datang kata, makcik tu kata, akan nak bawa anak kat balik lah. Sebab dia tak faham belajar kat sini. Ustaz pun panggil dia. Rupanya budak ni rajin. Menyalin, duduk depan, memang rajin lah. Tapi dia cakap budak tu ginilah dengan mak dia. Makcik dengar saya cakap, dia kata. Makcik dengar. Nasihat saya ni macam dengar. Ilmu ni, kalau kita belajar bersungguh-sungguh, tapi tak boleh faham juga, dia akan datang pada hari kiamat dan dia memberi syafaat kepada kita. Tu ustaz kata dengan makcik ni lah. Dia akan memberi syafaat. Dia tak faham, Allah Ta'ala belum buka hati dia lagi untuk faham. Tapi sabarlah, baru 6 bulan duduk pondok, dia kata. Ada orang bertahun-tahun duduk pondok pun tak faham juga. Tapi sabar, insya-Allah akan faham. Kalau tak faham sekalipun, mati kat pondok, tak faham sekalipun, nanti ilmu ini dia akan datang pada hari kiamat, dia memberi syafaat pada kita, dia memberi hujah yang bermanfaat. Dia akan kata dengan Allah, ya Allah, dulu di dunia dia menuntut aku. Dengan harapan dia dapat ganjaran, dapat ilmu, dapat jalan ke syurga. Ya Allah, hari ini aku datang untuk membela dia. Kenapa? Menjadi hujah yang bermanfaat. Sebab tu nak kena datang belajar agama.
Kalau kau rajin besok dia jadi hujah kat kita, dia beri syafaat kat kita. Tapi kalau ilmu yang ada pada dirimu, dia kata, tidak menjadi hujah. Amal tidak, perangai makin buruk, dia menjadi hujahnya mudarat. Ini Imam Ghazali maksud ni. Imam Ghazali maksud. Jadi kita belajar. Minta Allah beri kita faham lah. Minta Allah beri pada faham lah. Belajar. Moga dapat faham, dapat amal. 4 perkara mesti engkau tinggalkan dan 4 perkara lagi mesti engkau laksanakan. Dah belajar agama ni kena buat 4 ni pula. Ada pun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, maka iaitu perkara pertama, bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang dalam apa jua masalah, kerana pertengkaran itu membawa kepada bermacam-macam penyakit. Tu dia kata bertengkar ni punca penyakit hati. Jangan bertengkar. Apalah dalam mesyuarat ke apa benda, jangan bertengkar. Nak bincang dia elok. Rasa-rasa nak sampai macam tahap bertengkar, nak hentak meja, stop. Pengurusi kena kontrol. Pengurusi kena pandai kontrol. Jangan biar AJK bertengkar. Kadang-kadang tak bertengkar kat sini, bertengkar kat luar. Itu AJK masjid. AJK surau. Lepas tu tak boleh. Pengurusi kena kontrol, jangan jadi bertengkar. Kerana kita kena ingat, dalam bab lidah, penawar bagi hati, orang yang berbantah-bantah ni, Allah Ta'ala turunkan murka untuk dia. Kadang benda kecil je. Dia ni nak minum kopi, Maulana Nabi. Dia ni nak minum teh, jadi isu. Saya dulu pun di surau juga. Saya baca benda, saya tanya orang. Saya panggil mesyuarat, okey, Maulana Nabi kita nak buat sekian bulan. Saya dah decide dah sendiri. Saya tak payah tanya orang. Sekian bulan, okey, sekarang ni kita nak panggil ustaz ni. Saya dah decide dah. Ustaz ni kata dah setuju. Okey, abang bendari, abang nanti sediakan duit. Okey, siapa tukang masak macam biasa, abang nak masak apa, abang decide nak masak apa. Agak-agak lah berapa hadir, gini. Dah, okey nanti seusaha kita, saya dengan seusaha kita sambut ustaz. Sambut tamu. Nanti ada orang tunggu ustaz dekat MRT, di taksi jalan sini. Buat, jalan. Saya pastikan meeting saya paling lama 40 minit. Ada orang meeting surau sampai 2 pagi je. Apa dia bincang tu? Jangan lepaskan pada orang. Kena control meeting tu. Kena make it KISS lah. Keep it short and simple. Sebab orang ada kerja tau. Orang ada kerja, orang ada hal nak buat, orang ada ni, kita tahan. Lepas tu kena make sure datang on time. Kalau pukul 9 pop dah mula. Dah mula. Ini pukul 9, 9.30 baru 3 orang, pukul 10 baru 4 orang. Quorum tak cukup, setelah pukul 10 datang baru nasi lemak, makan nasi lemak dulu. Nanti saya tak sembahyang isyak lagi, sembahyang isyak pula. Pukul 10.45 baru mula. Yang patutnya mula pukul 9. Memanglah habis pukul 1. Lepas tu mesyuarat pula, gini gitu, pengurusi tak kontrol. Tak kontrol ke dalam mesyuarat ni. Biar orang beri pendapat, orang ni tentang, orang ni pendapat, orang ni tentang, orang ni cakap. Mampuslah gitu meeting. Itu kan meeting. Itu Dewan Parlimen. Ini bukan Dewan Parlimen. Dewan Parlimen pun pengurusi kontrol. Yang berhormat. Aku dengar kelakar kata. Ini bukan Dewan Parlimen. Ada pencadangan dan pembangkang, betul tak? Maknanya tak boleh ada pembangkang dalam AJK. Dia kena taat pada pengurusi. Dia kata kita buat macam ni, makan nasi tomato, makan nasi tomato. Dah. Dia kena taat. Baru mudah kerja, betul tak? Saya dulu saya cakap senang Kalau tak suka saya cakap sekarang. Saya ketua jawatan. Tak ada kepentingan, saya tak nak punya jawatan ni. Saya kata. Dah orang suruh saya ambil lah, tak ada orang nak. Suruh saya tolonglah juga. Saya tak ada kepentingan apa-apa. Tak ada masalah. Malam ni dah berlaku. Setuju tak saya? Saya akan buat surau ni macam ni. Sebab bila saya pindah dulu, saya pengurusi pertama. Lepas tu pengurusi kedua saya juga. Lepas tu saya pindah tempat lain lah. Saya buat rumah kampung. Setuju? Okey. Kalau tak setuju, cakap sekarang. Tak payah nak pergi komplain dengan Jais, tak payah nak kata gini, tak payah. Saya mudah je. Sebab saya tak ada kepentingan apa-apa. Dia kata. Saya tak handle surau, tak apa. Tak ada masalah. Saya pun banyak mengajar kat luar. Saya datang mesyuarat ni, saya batalkan kelas saya juga. Sebab nak mesyuarat. Lepas tu, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Kita kena pegang, kadang-kadang kesian juga kan. Nazir orang muda 35
Yang pakcik-pakcik tua ni dia hentam nazir ni macam-macam. Patutnya macam ni. Patutnya ni. Bila orang sampai pengusi, dia tak nak. Dia tak nak. Patutnya macam ni. Patutnya ni. Dah budak muda ni tak ada experience. Tak ada pengalaman. Lama-lama tertekan. Orang pening. Nak kena ikut orang ni. Tak payah. Lepas tu panggil kau nazir. Kau ketua. You handle everything. Kau make sure kau control ni benda ni bagus. Betul kau buat. Buat. Kita buat. Kalau AJK yang tua-tua ni tak setuju, suruh letak jawatan. Kena keras je lah. Saya tak tahulah, saya mudah tak setuju letak jawatan. Dah, menang. Tengok mesyuarat 6 kali. 6 kali tak datang, telefon. Kenapa tak datang mesyuarat? Letak jawatan ni? Cakap terang. Letak jawatan ni? Cakap terang ni. Kita nak kena jaga agama. Dia nak kecil hati, dia punya pasal. Saya fikir itu Sebab apa? Orang dah mula bercakap. Apa dia ni tak datang apa? Orang dah mula cakap macam-macam. Tak bagus. Yang lantik ni yang salah. Kau tahu budak ni memang muka tak datang surau. Kau jangan lantik. Kau pergi lantik dia pemirsa kira-kira lah. Bukan dia buat kerja pun. Bernari buat macam nak mati. Lalas ketua rumah dia. Abang ke yang periksa berkira? Orang tak kenal dia. Ya saya. Sign dekat pintu sign. Letak ketak kat pintu. Dah. Bukan dia cek pun. Berdosa tau dia buat itu. Patutnya dia kena ambil receipt, cek satu-satu. 2 tahun punya transaction. Baru dia sign. Ini bukan duit kita tau. Ini duit wakaf tau. Tahu tak? Jangan main duit wakaf. Kalau tak ada orang nak jadi betul-betul, jangan lantik. Jangan lantik orang yang engkau lah. Jangan buat. Kadang-kadang dia sign tu bukan dia faham pun. Patutnya dia sign dulu. Baru bendahari sign. Barulah pengurusi sign. Patutnya turutan begitu. Orang yang check sign dulu. Jadi orang yang check ni, dia memastikan figure tu betul. Kalau figure tu salah, dia tak jawab lah. Dia pemirsa kan. Ini pun lagi kira kena tu lah. Jumpa kat motor. Jangan luar datang, nampak kau. Tu. Pergi, kejar cepat saja. Kejar bila kira tahan. Kat motor dia sign. Abang saya cakap, ini pengalaman saya tahu, saya tengok. Kelakar betul lah. Dia pergi sign kat motor pun. Pen. Aku sign kat mana? Aku pilih 1 ke 2? 2. Oh, ni nama kau? Ni nama aku. Okey, dah. Kita berani sign. Kata betul. Duit wakaf. Orang bagi. Rumah Allah. Kita berani tau. Dahsyat kita. Kita berani. Saya dulu pernah jadi bendahari. 8 tahun, 6 tahun jadi bendahari surau. Saya punya periksa kira-kira accountant dekat KWSP, auditor. Dia auditor tau, dia juru audit KWSP. Dia masa nak mesyuarat agung, dia suruh saya bawa fail daripada rumah. Okey, dia tunjuk saya lah nak buat laporan macam mana lah, nak buat apa balance sheet tu. Macam ni. Kita keluarkan ni dulu. Okey, kita kira. Okey, kita kira betul dah kira ke, kita masuk sini, dia tunjuk. Tulis dulu kan ada laptop. Dulu buat atas buku tu. Lepas tu baru masuk pada komputer. Itu pun bukan macam ni. Pakai PC yang rabak-rabak tu. Rabak-rabak PC pakai. Print hantar kedai tau. Mana ada pendrive semua ni? Tak ada. Punya seksa nak buat laporan ni. Lepas tu, gini-gini. Lepas tu dia kata apa? Nanti mesyuarat agung. Dia kata urusan ni hang mentang lah. Dia dah meninggal lah abang ni. Orang Kedah. Hang mentang. Anything, saya jawab. Sebab saya yang check. Bila saya bentang, dia akan cakap, okey, saya periksa kira-kira, nak tanya apa? Adalah yang tanya ni, auditor nak cakap, nak jawab. Saya kata nanti biar saya jawab dulu. Saya tengok muka dia. Abang nak karya sini ke? Saya tu soalan. Yalah, saya duduk blok tu. Tak nampak. Tak nampak kat surau. Ya, saya duduk tu. Okey, boleh jawab. Saya nak bagi satu mesej tau. Apa benda? Engkau ni banyak soal. Muka engkau tak datang jemaah. Tu saya nak bagi tahu dia. Kalau dia faham. Kalau dia jenis tak fahamnya, tak faham lah. Saya kata satu je, kita senyum je. Orang ni. Itulah saya tak nampak lah datang semayang. Saya cakap tu je cukup. Orang yang datang dia tahu perkembangan surau tu. Buat ini, buat tiang, buat gini, repair longkang, dia tahu. Tapi orang sini tak tanya selalu, dia tahu perkembangan surau. Ini yang... Kat sini tak ada kot. Ada ni.
Kalau ada tuan pengurusi jawab situ je. Kalau jenis tak nak nampak, soal banyak, tanya, abang ni bukan spek. Abang ni karya sini ke atau bawa pindah? Bawa pindah Macam ni, bawa pindah kot. Oh, saya ingat bawa pindah bulan lepas, tak nak nampak pun datang. Saya dah 8 tahun. Oh, tapi itulah tak nak nampak kan? Okey, boleh saya jawab. Saya nak beritahu, engkau datang surau. Engkau sama-sama dengan kita. Apa susah payah surau, kau tanggung. Kan? Apa-apa kita sama buat. Macam itulah. Kenapa? Kita tak nak bantah-bantah. Kita tak nak bantah. Kadang-kadang, gini, gitu. Dia kata ini tak ikut spesifikasi accountant apa semua. Macam-macam bang. Macam-macam. Memanglah kita bukan accountant, betul tak? Lepas tu, bila bicara agung, ada seorang angkat. Apa? Benari, sebut nama dia. Seorang cadang. Seorang sokong. Saya. Bila suruh kau saya. Kau komplain banyak. Buatlah. Boleh. Buat. Jaga duit siling tu buat. Sampai 1 sen jangan dengan mis. Buat. Pergi bayar bil. Buat. Tak nak. Dia kata sini, engkau jangan bertengkar apa jua masalah kerana pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Dosanya itu jauh lebih besar dari faedahnya. Kerana pertengkaran itu punca segala perangai jahat. Riak, hasad, saya tulis kat sini. Takbur, dengki, semua melahirkan penyakit hati yang dahsyat. Permusuhan, rasa bangga dengan kemampuan diri sendiri dan lain-lain. Ya, jikalau engkau pada suatu hari terseret kepada kancah pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang dan adalah niat yang ada di hatimu untuk melahirkan kebenaran, maka di situ ada 2 tanda. Dia kata, gitulah. Kadang-kadang kita terseret juga pertengkaran ni. Sebab tu jangan bertengkar. Especially AJK Immediate, tolong jangan bertengkar dalam mesyuarat. Kadang-kadang dia pecah tau. Ada grup tim A, tim B. Ada grup yang tak setuju dengan pengurusi, dia buat carta sendiri. Ada ketua dia, ada orang dia. Ni setuju dengan pengurusi, dia buat carta sendiri. Saya dah tengok dah banyak, saya dah dengar cerita ustaz-ustaz dekat Jaiz. Banyak cerita ni tau. Pernah ada satu masjid dulu, dia dah tak tahan Orang AJK lama punya tim ni, dia bidas-bidas. Pengurusi, si usaha menari. Ni orang baru. Yang lain ni AJK lama. Dia orang nakkan pengurusi lama. Tapi tak tahulah Jaiz pilih yang ni. Jadi dia ni pilih orang ni. Jadi bertengkar. Sampai ni tak tahan. Dia panggil dia orang ni munafik lah apa dalam mesyuarat tau. Diorang cerita dengan saya. Dia tak tahan, diorang 3 dia pergi letak jawatan. Tapi Jaiz pujuk, jangan letak jawatan. Nanti nak ambil orang lain susah. Tunggulah sampai akhir penggal 2 tahun. Lepas tu jangan ambil jawatan lagi. Aduh, macam-macam macam-macam. Ini Selangor ni kan AJK baru kan? Januari kan? Januari. Ada yang tak panggil saya pun ada ni. Ada surau tak panggil saya dah. Tak tahu lah apa alasan. Tapi saya dengar risikan-risikan. Diorang kata saya garang. Risikan-risikan bang. Ada AJK lama-lama cakap. Ustaz, diorang kata Ustaz dia garang. Okeylah, tak apalah. Dia nak saya macam mana, tak tahulah. Dia kata diorang tak suka Ustaz asyik cakap kenapa tak bawa kitab, kenapa duduk belakang, kenapa tak salin, kenapa tidur. Memanglah aku kena cakap, betul tak? Engkau sekolah dulu cikgu aku cakap tak kalau kau tidur, betul tak? Aku tak baling kau dengan botol nasi kau baik lah. Betul? Betul tak kat sekolah cikgu marah kita kan bawa kitab? Saya tak marah pun, saya beritahu je. Dulu tak bawa buku, kena berdiri dekat luar kelas, kena berdiri atas kursi, betul tak? Kenapa? Cikgu tu bukan niat jahat, dia nak betulkan keadaan, betul? Dia kata ustaz lain tak kisah pun nak tidur nak apa. Kau lantak dia lah. Itu dia kata makan ayam buta. Macam mana cikgu makan gaji buta? Betul? Kita ni bercakap atas dasar jangan macam ni. Sebab nanti tak dapat ilmu. Tapi kalau dia pengurusi baru ni tak setuju. Aku tahulah pengurusi baru tu antaranya kena dulu tu. Dia tidur kat sini. Memang aku cakap. Bang jangan tidur bang. Jangan tidur. Ni penting ni. Lepas tu belajar syarat sah solat. Ni penting. Nanti solat tak sah nanti. Adalah 3 orang tidur. Antaranya dia. Aku mana tahu dia pengurusi. Hantar kau lah. Betul.
Kita cakap benda yang benar. Bukan kita nak marah orang. Kita cakap jangan macam ni. Ini ilmu penting. Bahawa engkau tidak membezakan selama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang lain. Kalau kita dah termasuk dalam pertengkaran, perdebatan, perbahasan, kita tak kisahlah sama ada daripada mulut dia atau mulut kita kebenaran itu. Pengurusi nak pilih pendapat siapa, tak kisah. Dia masalah ni bila orang tak pilih pendapat kita, kita jadi marah. Ini masalah ni. Ini yang masalah yang besar ni. Dalam bidang kerja pun sama, dalam AJK surau pun sama. Dia tetap nak kata kita kena buat macam ni. Kadang-kadang ada masalah ni lah. Orang ni cadangkan ustaz ni. Orang ni cadangkan ustaz ni. Ustaz ni bendera ni. Ustaz ni bendera ni. Faham tak bendera? Faham bendera tak? Nak cakap tak boleh ni. Faham? Kalau tak faham bengong benar lah. Orang surau dia faham benar benda ni. Dia ni pegang bendera warna ni. Dia ni pegang bendera warna ni. Ada seorang pula cadangkan orang tak ada bendera. Jadi pengurusi pun nak ambil siapa tak tahu. Lepas tu pengurusi jangan suruh, jangan cadangkan. Pengurusi pergi ambil siapa? Okey, on. Kita panggil ustaz ni. Dah, cukup. Kalau kita lepaskan, nanti masing-masing ada bendera masing-masing. Memang itulah. Itu yang berlaku tu. Lepas tu, bila panggil orang ceramah, bendera ni semua keturun. Keturun. Jangan cakap pasal bendera. Turunkan bendera. Turun. Kita cakap Islam. Jangan sebut nama bendera. Tu lebih baik lah. Lebih baik. Walaupun sebenarnya tak salah. Tapi sebab tidak kematangannya jemaah. Menerima sesuatu dengan matang dan boleh berfikir dan buat bandingan. Ini tak ada kematangan berjemaah ni. Payah ni. Nanti jadi macam-macam yang tak baik lah. Jadi kalau kita terlibat dalam pertengkaran ni, kita bincang dengan baik, dia nak ambil pendapat apa, siapa yang nak betul, siapa yang nak benar, selama ada lidah kita atau lidah dia, tak apa. Nombor 2, bahawa perbahasan itu lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Nampak? Saya tak suka orang buat dialog terbuka tau. Wancana, ilmu, ada NGO buat, ada surat khabar buat. Dia tahu benda ni tengah hot. Dia saja panggil 2 orang yang tengah bertengkar ni. Dia panggil, lepas tu dia panggil orang ramai datang. Dia hadkanlah bilik kecilan 200 orang dia hadkan. Patutnya Imam Ghazali dah ajar. Kalau nak bertengkar ke, nak berdebat ke, nak berbahas ke, mesti buat di tempat tertutup. Jangan open pada orang ramai. Ini cakap betul ni. Ini kena faham betul. Nanti jadi apa? Dia ni cakap, dia ni bu. Dia ni cakap, dia ni bu. Orang atas ni, lepas dia berdebat, dia orang steady je. Salam. Lepas tu pergi belakang, minum air. Dia sembang gelak-gelak. Orang bawah ni berdebu bertumbuk. Saya cakap ni saya dah tengok. Lepas tu saya cakap. Saya cakap saya dah tengok. Dulu kat ITM pun berlaku juga tu. Masa saya belajar ITM tu. Tahun 83, 82. Berlaku juga. Ada satu badan persatuan ni lah. Dia panggil satu menteri. Dia panggil satu menteri lah. Lepas tu menteri ni berucap lah. Dia cerita lah. Cerita. Ada satu grup ni tak setuju. Dia bidas. Masa dia bidas ni ada bu tau. Ada bu yang ramai lah. Lepas tu bila menteri ni jawab, ada satu grup lagi, bu. Nak mula main bu-bu lah. Kawan ni balik dekat dewan tu, bertumbuk. Budak-budak bertumbuk lah. Bertumbuk sampai ke dia makan. Masih lagi ada orang bertumbuk. Pasal isu ni. Patutnya jangan panggil kalau benda gini ada puak-puak yang melahirkan tidak harmoni kan. Jangan panggil. Jangan panggil. Baik panggil buat benda lain. Buat benda lain yang lebih, jangan menimbulkan pertengkaran lah. Kita kena matang untuk bicara, untuk faham bicara dan faham membaca masyarakat. Kita kena faham baca masyarakat. Masyarakat kita jenis apa? Kalau jenis matang, okeylah tak apa. Jadi kalau nak berdebat pun cara ilmiah, cara fakta, tak apa, tak ada masalah. Tapi masyarakat kita ni dia bukan masyarakat matang.
Terutama bangsa kita. Saya cakap terang-terang ni lah. Dia bukan orang yang matang dalam bidang-bidang ni. Dia tahu nak kutuk, nak belasah, nak entam, nak kata dia betul. Dia tak nak consider apa saja fact yang orang keluarkan. Sebab tu Imam Ghazali beri panduan lah. Kalau engkau termasuk dalam kancah ni, satu, engkau kena reza. Sama ada pendapat engkau atau pendapat lidah orang lain dia terima. Dua, hendaklah engkau buat dalam keadaan tempat yang tertutup. Jangan rakam. Nanti rakam, mulalah keluar. Rakam orang potong-potong tau. Potong-potong kan. Potong-potong pendek-pendek. Yang penerangan yang ujung ni tak ambil. Kesimpulan daripada bincangan tak ambil. Dia potong-potong, pum, disebarkan. Lepas tu orang ni komen. Orang ni komen. Dalam Instagram, dalam TikTok pun dah ada makiamun dah. Ini, gini, tuduh ni, dia cakap ni. Allah Nak cakap ni bangsa-bangsa kita juga ni, orang kita. Kita mencetuskan satu suasana yang tak harmoni tau. Tapi kita tak faham orang Tata ni dia faham. Kita tak faham. Orang Tata tu lepas tu steady je. Steady boleh berbual, boleh apa, minum kopi. Allah Kita adik-adik pun kali kadang. Adik-adik pun kali. Sebab berdera ni kadang. Ni yang susah ni. Lepas tu matang lah. Matang. Tak apalah kalau kau faham ini, tak apalah. Kita tetap adik-adik betul tak? Kau nak berdera ni, kau pergi Aku nak berdera ni, okey. Kita matang sama, kita hormati Barulah harmoni. Dan dalam hal ini ada satu faedah yang perlu aku ingatkan akan dikau. Ketahuilah bahawasanya menimbulkan satu kemuskilan pada satu masalah itu sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang doktor. Dan jawapan yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk menyembuhkan penyakit hal itu. Okey, kita cakap apa tahu. Dan ketahuilah bahawasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya dan para ulama adalah sebagai doktor yang pandai mengubati. Dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya atau doktor yang bukan pakar tidak layak melaksanakan perubatan. Bahkan seorang yang alim yang telah sempurna ilmunya belum tentu ia mahu mengubati orang yang sakit. Mereka hanya mengubati pesakit yang diharapkan sembuh dan boleh diubati. Jika seandainya penyakit itu sangat kronik, sangat susah diubati atau memang sudah tidak ada jalan untuk diubati, maka kepandaian seorang doktor itu bahawa ia akan berkata, orang ini sudah tidak dapat diubati. Maka doktor pun sudah tidak membuang masa untuk mengubatinya kerana mengubati pesakit itu sama halnya dengan membuang masa saja. Betul tak? Orang kalau pergi hospital, kalau dia dah kritikal, doktor tak ubat dah. Panadol pun tak bagi dah. Dia kata apa? Bawa balik. Bawa balik ni bukan makna dia boleh baik. Bukan makna dia sembuh. Maknanya dia kalau pada ilmu dia akan mati bila-bila. Doktor kalau suruh balik ni, kalau pergi sekejap, bawa balik. Tu memang nak sampai masa lah. Dulu samalah sepupu saya kan, kena kanser. Petang tu dia resah, dia macam rasa tak sedap lah. Tu adik dia call saya dekat Sarawak, saya nak kerja kat Sarawak. Dia kata, Atih, kami panggil Atih lah, Kak Tih. Kak Tih ni baru 55 umur dia. Kak Tih resah lah. Tadi dia pergi hospital, dia tukar ubat. Saya cakap dengan dia, dulu mak mertua saya pun macam tu juga. Bila tukar ubat balik, ubat tu tak kena dengan badan dia. Saya kata tak apalah, nanti besok bawa lah dia. Dia saja-saja saya lah, bawa lah Kak Tih balik hospital. Pukul 10 dia call saya lagi, dia kata diorang bawa pergi hospital sebab dia dah macam nampak tak sihat sangat lah. Pukul 10. Pukul 10 tu masa nak pergi tu dia salam lah adik-adik dia minta maaf. Lepas tu sampai hospital pukul 11 doktor kata bawa balik. Doktor kata dia paling lama dia boleh hidup sampai waktu subuh. Doktor cakap. Doktor tengok dia ni kanser. Doktor tengok keaktifan kuman ni lah. Kuman kanser ni. Pada pengalaman dia kalau macam ni paling lama dia boleh hidup 5-6 jam. Pukul 11 sampai pukul 6. Paling lama lah dia kata. Pukul 2 dia meninggal. Kenapa doktor suruh balik? Macam ni lah. Sebab doktor kata tak ada harapan. Satu kalau orang yang kita tengok, dia bertengkar, dia berdebat, kita cerita dengan elok pun dia tak nak terima. Lala dia kata kita ni liberal ke, syiah ke apa ke. Kalau dalam WhatsApp, tinggalkan dia, blok. Habis. Saya ada banyak orang saya blok. Betul saya cakap. Kalau nak ajak saya bertengkar, saya blok. Kalau nak tanya, tanya betul-betul. Tanya. Saya dah terang, nak terima, tak terima, itu kau nilai sendiri lah.
Kalau cakap, ustaz ni cakap lain. Saya nak cerita. Engkau tak boleh kau cakap lain. Dia kata, ustaz lain boleh, kata, boleh nak make up sikit-sikit boleh. Ustaz lang kata boleh, engkau pergi ikut. Dah. Jangan tanya lagi. Saya belajar tak boleh, dah tak boleh lah. Senang. Lepas tu dia bagilah TikTok. Dia kata ni ustaz lang ni kata boleh, ustaz ni kata boleh. Dah tahu boleh, kau pergi ikut. Betul tak? Kenapa tanya saya? Dia nak suruh saya cakap boleh. Saya belajar kata tak boleh. Tak boleh lah. Jadi bila situ nanti takut ada perbahasan tau, pertengkaran kan. Jadi saya tak nak layan lah. Dah lah. Kita dia tanya soalan, kadang-kadang bukan dia nak kita jawab. Dia nak kita jawab macam mana dia faham. Boleh. Tahu ustaz dah banyak kata tak boleh kerja bank riba. Tak boleh kan. Lepas tu dia kata ada ustaz kata harus, kau ikutlah. Betul tak? It's up to you. Nothing to do with me. Aku cuma cakap apa saya belajar dulu, saya cakap ni. Apa dalil ustaz kata gini. Betul lah. Tapi kalau kau kata, Abidlah macam mana nak tahu keluarga, ada ustaz kata boleh. Darurat. Darurat ni maknanya kalau tak kerja itu mati tau. Saya terang makna darurat ni kalau tak buat mati. Saya tanya ada usaha kerja lain tak? Tak ada. Maknanya kau reda lah dengan benda yang kau buat. Tapi ustaz kata harus kau pergilah buat. Betul tak? Sebab apa? Kita tak nak timbulkan perdebatan. Kita tak nak timbulkan batahan-batahan. Dia punya faham ni, dia tanam betul-betul dalam hati, dia kata boleh, go on. Apa-apa kau tanggung lah. Jangan tanya kita. Betul tak? Kalau nak tanya kita, kita akan jawab apa yang kita belajar lah. Saya bisa cakap apa yang saya belajar. Kalau dia kata ni ada ustaz di balik Azhar apa kata, itu pulang kau lah. Pergilah terima kan. Apa nak bahas dengan kita? Kita bukan tak ada masa nak bahas. Lepas tu bagi pula video 40 minit. Suruh kita tengok, nilaikan. Ingat aku ada masa tengok 40 minit ni. Nak cakap dengan bini pun pakai WhatsApp tau. Kan tak ada masa nak cakap dengan bini pun tak ada masa. Nak tengok nilai. Lepas tu berbantah lagi. Saya tak layan lah. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa, tunggu. Ni, tadi keluar rumah 11.45, tak boleh balik ni. 11.45 pergi KR. Lepas pergi KR, pergi tu Syed 24, ajar kat pejabat. Lepas tu maghrib atas sini, akan isyakan azan nak pergi rumah perdana. Memang tak ada masa lah ni. Jangan bagi video panjang untuk saya tengok kan. Saya pun tak ada masa. Kemudian ketahuilah pada bahawasanya penyakit jahil iaitu bodoh itu terbagi kepada 4 perkara. Okey, sebelum tu saya nak cerita ni. Kalau nak salin, boleh salin lah. Ini satu ulama Nahu, ulama pakar Nahu, bahasa Arab ni. Nama dia Syekh Khalil Ahmad. Dia ni guru kepada Sibawai. Sibawai yang terkenal. Kalau orang belajar Nahu Arab, Sibawai ni orang Parsi. Dia pakar dalam bahasa Arab. Tapi guru dia ni tak berapa glamour lah. Syekh Khalil Ahmad nama dia. Dia kata apa? Dia kata, manusia ini ada, mata tengok nak azan. Ada 4 golongan tahu. Dah cepat Dan kau perhatikanlah. Ni. Ada golongan pertama, dia tak tahu. Dia kata, dia tak tahu. Dan dia tak sedar yang dia tak tahu. Dan dia ingat dia tahu. Ini nama dia apa? Jahil murakab. Apakah kita kena buat dengan orang ini? Maka tinggalkan dia. Jangan berbahas dengan dia. Ni ramai. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia ingat dia tahu. Lepas tu dia keluarlah dalil lagi, ni lagi, itulah, inilah, ni lagi, itulah. Yang dia tahu salah. Ni jahil berlapis. Dia tak tahu dan dia tak tahu yang dia tak tahu. Dulu ustaz bertangan gini. Ini murakab. Kau kena buat apa? Tinggalkan, biarkan si luncai terjun dengan labu-labunya. Ni dulu ustaz kata itu. Nombor 2, dia tak tahu. Dan dia tahu, dia tak tahu. Ini senang.
Maka ulama kata, bimbinglah dia. Berapa? Dia tahu, dia tahu. Dia mengaku dia tahu. Bimbing dia. Yang satu ni, dia tak tahu. Dia tak sedar dia tak tahu. Dia ingatkan dia tahu. Dia kata, Allah ni atas langit. Dia kata. Kan kita doakan hadap kat langit. Kan hujan turun di langit. Tu dia tak sedar dia tahu tu. Tapi dia mati-mati kata Allah atas langit. Dia tak boleh tauhid. Nombor 3, dia tahu. Ni dia tahu pula. Dia tahu. Dan dia tahu yang dia tahu. Dia tahu dia betul. Dan dia yakin apa dia betul. Orang ni nak kena buat apa? Belajarlah dengan dia. 3. Ni saya kali sebut ni. Nombor 4, dia tahu. Tetapi dia tak tahu yang dia tahu. Dia tahu, tapi orang suruh dia mengajar, kau mengajar lah. Aku tak tahu lah. Dia tak tahu yang dia tahu. Ada juga golongan ini. Apa kita kena buat? Ulama kata, gerakkan dia kerana dia bagaikan tidur. Gerakkan dia. Beritahu dia, kau tahu. Tahu. Suruh dia pergi ajar orang ke, bimbing orang ke pergi. Kenapa? Dia memang tahu. Dan dia tak, tapi dia rasa dia tak tahu. Bila kita cek, dia tahu. Dia tahu banyak dari kita. Suruh dia mengajar. Tapi jangan jadi yang pertama ni. Dia tak tahu, dia tak sedar yang dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tak tahu yang dia tak tahu. Ini paling bahaya. Dia ingatkan dia tahu. Dia kata Allah ni ada muka, ada tangan. Tauhid kan? Allah ni duduk atas langit. Allah ni ada tangan. Sebab Quran kata tangan Allah tak tangan mereka. Dia tak faham makna takwil apa, memalingkan makna zahir apa, mutasyabihat apa, syarah mutasyabihat apa, tak kerti. Tak belajar. Dia ingatkan dia tahu. Dia kata tak wajib pakai tudung. Mana ada Quran kata? Tengok. Form 5 sekolah dengan teknik. Saya sekolah dengan teknik. Form 5 sekolah kebahasaan pun dia ajar tau. Sumber hukum ni Quran, hadis, qiyas, ijma'. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, tak ada Quran, tengok hadis. Tak ada hadis, tengok sepakat ulama'. Tengok qiyas. Tengok qiyas. Kalau Allah semayang tinggal dengan sengaja, memang tak ada. Tapi dia ada kat qiyas. Kenapa? Bila Nabi kata tak sengaja tertidur kena qadha, kiaskan dengan tak sengaja. Nampak? Mesti qadha. Kenapa? Yang tertidur pun kena qadha. Yang terlupa pun kena qadha. Yang tinggal dengan sengaja kena qadha tak? Ada ustaz-ustaz kata dalam YouTube tak payah qadha, tak qadha. Dia pakai hukum qiyas. Itu nak belajar qiyas. Qiyas tau, qiyas. Dalam Quran hadis kata tak boleh sentuh bukan mahram. Habis kalau bawa pikul dan dara bawa lari boleh lah. Sebab tak sentuh pikul. Boleh? Tak boleh lah. Sentuh pun tak boleh. Kiaskan pada pikul. Allah, itu pun tak faham. Habis kalau tutup rambut tak wajib, habis dia semayang pakai apa? Kadang saya berfikir lah. Dia kata tutup kemaluan. Semayang pakai. Aduh, bimbangnya. Betul lah. Orang kata kalau kita ada akademik yang tinggi, belum faham, tentu kita ada agama yang orang agama yang betul lah. Kita minta pada Allah, jangan generasi macam ni, orang macam ni, jangan anak-anak kita terpengaruh tau. Jangan cucu kita terpengaruh, jangan. Kita minta semua orang doa untuk semua orang. Doa untuk kita, doa untuk semua orang. Doa untuk siapa saja, dia ke siapa, kita tahu dia ni bukan orang yang jahat, tapi kita doa minta Allah beri kita semua faham, termasuk kita tau. Kalau dia kata kita baik pun tak boleh. Kita minta doa biarlah semua orang dapat ilmu agama yang betul. Janganlah panggil dia interview lagi, dah lah tu. Ada panggil interview, sebar pula perkataan dia. Jangan begitu, tak payah sebarkan lagi, cukuplah, stop. Lupuskan perkataan ni. Doakanlah kebaikan untuk semua. Janganlah tak faham agama. Allah, saya pun tak tahu, bimbang juga lah keadaan sekarang ni, bimbang Tapi kita yakinlah yang berwajib, sultan-sultan dan raja kita, dia akan buat satu pastinya. Takkan dia nak biarkan kan. Jadi kita doa gitulah, kita cuma support lah benda ni. Tapi pasti mereka ada merancangkan sesuatu yang baik untuk orang Islam lah. Harap-harap gitulah. Okey, dah lah. InsyaAllah nak pergi Rimau Perdana ni nanti jumpa, sambunglah dekat tadi, tanda tadi.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.